Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Intan Syahira binti Muhammad dari PISMP BMSK 2 semester 3 akan membentangkan tugasan 1 bagi subjek IDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Saya telah memilih PowerPoint interaktif sebagai media pengajaran dan pembelajaran saya. Baiklah, apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan belajar penjodoh bilangan bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Apakah itu penjodoh bilangan? Bagi tajuk ini, saya telah memilih DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahun 3, yaitu standard kandungan 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Di sini, standard pembelajarannya ialah 5.1.1 yaitu memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks, yaitu penjodoh bilangan. Bagi objektif pula, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks dan penjodoh bilangan. Baiklah, apakah maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan, yaitu beberapa contoh penjodoh bilangan ialah buah, biji, batang, utas, kaki, rawan, bidang, dan sebagainya. Baiklah, penjodoh bilangan mesti diletakkan selepas kata bilangan dan sebelum kata nama yang mengikutnya. Sebagai contoh, 2 biji bola dan beberapa ekor burung. Elakkan penggunaan penjodoh bilangan yang melibatkan ukuran, seperti sekilo gula dan 4 meter kain. Seterusnya, kita akan masuk kepada senarai penjodoh bilangan, kegunaan dan contoh kegunaan. Jambak pula digunakan untuk benda yang berangkai-rangkai. Contohnya, sejambak bunga dan sejambak kunci. Tangkai pula ialah benda yang digunakan untuk benda yang bertangkai. Contoh penggunaannya adalah seperti setangkai buah, setangkai bunga, dan setangkai daun. Baris digunakan untuk benda yang berbaris atau manusia yang beratur. Contoh penggunaannya adalah seperti sebaris bangku, sebaris kedai, sebaris murid, dan sebaris tulisan. Utas pula digunakan untuk benda yang panjang dan dapat digulung. Contoh penggunaannya seperti seutas dawai, seutas rantai, dan seutas tali. Nah, yang seterusnya ialah buah. Buah digunakan untuk benda yang besar, tempat, bangunan, dan semua jenis kendaraan. Sebagai contoh, sebuah almari, sebuah basikal, sebuah beg, sebuah songkok, kereta, lori, stadium, komputer, dan sebagainya. Di kuntum pula digunakan untuk bunga. Contohnya sekuntum anggrek, sekuntum melur, sekuntum mawar, dan sekuntum teratai. Bilah pula digunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Contohnya sebilah gergaji, sebilah kapak, sebilah parang, sebilah pisau, dan sebilah sabit. Orang pula digunakan untuk manusia. Sebagai contoh, seorang anak, seorang dokter, seorang guru, seorang jururawat, seorang polis, dan seorang peragawati. Hai, selamat pagi semua. Untuk PDPR kita pada pagi ini, kita akan belajar mengenai penjodoh bilangan dalam unit 2. Mari kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan?
Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Sebagai contoh, tak semua objek kita boleh panggil sebagai sebuah. Contoh, sebuah kain tak sesuai. Jadi, dia akan ada kata bilangan yang berbeza mengikut bentuk dan keadaan objek tersebut. Hari ini kita akan belajar beberapa contoh penjodoh bilangan yang kamu perlu ketahui. Yang pertama, biji, bilah, ikat, helai, pasang, gulung, batang dan buah. Mari kita lihat satu persatu penggunaan penjodoh bilangan tersebut. Yang penjodoh bilangan yang pertama ialah biji. Biji digunakan untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil. Sebagai contoh, botang, batu, guli dan mangkuk. Dalam gambar ni awak dapat lihat ada 2 biji butang, 2 biji batu, 4 biji guli dan sebiji mangkuk. Penjodoh bilangan yang seterusnya ialah batang. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda yang panjang atau tinggi. Sebagai contoh, pembaris, pokok, jambatan dan pen. Ada banyak lagi contoh objek yang menggunakan batang sebagai penjodoh bilangan. Contohnya, sebatang sungai, sebatang gigi, sebatang lilin dan banyak lagi. Seterusnya, penjodoh bilangan bilah. Bilah digunakan untuk benda-benda yang tajam dan runcing. Sebagai contoh, sebilah gunting, sebilah sabit, sebilah parang dan sebilah keris. Seterusnya, penjodoh bilangan buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda-benda yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Boleh jadi bersaiz besar, boleh jadi bersaiz kecil. Sebagai contoh, sebuah kipas, sebuah rumah, sebuah kotak dan sebuah rak. Penjodoh bilangan seterusnya ialah gulung. Gulung digunakan untuk benda yang panjang, lebar dan dapat digulung. Sebagai contoh, segulung tikar, permaidani, tisu dan dawai. Penjodoh bilangan gulung ini hanya digunakan untuk objek yang berada dalam keadaan bergulung sahaja. Penjodoh bilangan seterusnya ialah helai. Helai digunakan untuk benda-benda yang nipis dan lebar. Sebagai contoh, sehelai kertas, baju, daun dan sapu tangan. Ada banyak lagi contoh objek yang menggunakan helai sebagai penjodoh bilangan. Misalnya, sehelai tudung, sehelai tisu, sehelai bendera dan sehelai seluar. Penjodoh bilangan seterusnya ialah ikat. Ikat digunakan untuk benda-benda yang diikat. Sebagai contoh, seikat penyapu lidi, sayur, papan dan rambutan. Apa-apa sahaja objek yang banyak dan bila kamu kumpulkan dia dan ikat dia menggunakan tali ke, dawai ke, tali rafia ke, jadi kita akan panggil dia sebagai satu ikatan. Sebagai contoh, seikat penyapu lidi.
Penjodoh bilangan yang terakhir ialah pasang. Pasang digunakan untuk benda dan manusia yang berpasangan. Maksudnya tak boleh seorang, mesti kena berdua. Sebagai contoh, sepasang suami isteri, sarung tangan, cermin mata dan kasut sukan. Contoh kalau kasut sukan kamu dah hilang sebelah, tak bolehlah panggil dia sepasang kasut sukan. Dia mesti berdua, ada pasangan dia. Baik, mari kita lihat contoh penggunaan jodoh bilangan dalam sesuatu ayat. Terlihat contoh yang pertama iaitu biji. Hanan memasukkan 3 biji batu ke dalam poket seluarnya. Yang kedua, bilah. Farah menghulurkan sebilah gunting kepada ayahnya dengan berhati-hati. Seterusnya, pasang. Contoh ayat, Danny menghadiahkan 3 pasang baju kurung kepada ibunya. Contoh yang terakhir, helai. Haris melukis gambar di atas sehelai kertas. Baik, itu sahaja untuk video hari ini. Sebagai pengukuhan, kamu perlu melengkapkan latihan dalam buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 13 dan muka surat 14. Saya telah menyediakan panduan dalam Google Classroom untuk membantu kamu melengkapkan latihan ini. Sila hantar latihan kamu dalam Google Classroom. Itu sahaja untuk video pada hari ini. Diharapkan kamu dapat memahami dan menggunakan penjodoh bilangan dengan baik. Terima kasih dan bye-bye. Merupakan link virtual bagi penjodoh bilangan. Sekian, terima kasih.